أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan sekali lagi di rumahnya yang mulia ini. Kita dapat sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Moga-moga tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita untuk terus kita mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas baki umur yang masih lagi ada dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat menyambung pengajian kita. Ya. Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Yang mana pengajian ini telah pun terhenti akibat daripada PKP. Ya, sebelum ni jadual kuliah saya adalah minggu yang kelima, Rabu kelima, dan dalam catatan saya yang terakhir kuliah saya di masjid ini adalah pada 30 hari bulan September 2020. Dah 2 tahun bercuti tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk kita meneruskan pengajian kita, iaitu tafsir Imam Asy-Sya'rawi, salah seorang masyayikh ulama Al-Azhar, dan kita masih lagi membahaskan muqaddimah suratul Baqarah. Ya. Kata Imam Asy-Sya'rawi, wa manhajullahu fil ardi yaquduka ilal jannati in tabbaqtahu. Sesungguhnya manhaj Allah ataupun sistem ataupun agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas dunia ini akan memandu kamu ke dalam syurga kalau kamu melaksanakannya.
Tidak ada jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan Islam. Inilah satu-satunya jalan yang akan memandu kita untuk berjaya dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Ya, tidak akan ada kejayaan melainkan dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dalam menceritakan tentang kejayaan, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menggunakan perkataan al-falah. Kalau kita tengok dalam muqaddimah suratul Baqarah, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Ya, dan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah guna kalimah al-muflihun, dan Allah tidak menggunakan perkataan an-najihun. Sedangkan kalau kita baca, tuan-tuan buka kamus, perkataan najah itu juga bermakna berjaya. Perkataan al-falah itu juga berjaya. Ya, tetapi inilah hebatnya bahasa Arab. Setiap terminologi, setiap perkataan mempunyai makna yang berbeza-beza. Jadi apa beza perkataan berjaya bagi an-najah dengan perkataan berjaya bagi al-falah? Ya, para ulama mengatakan sesungguhnya an-najah itu hanyalah kejayaan yang bersifat duniawi. Tuan-tuan ambil periksa, tuan-tuan belajar sungguh-sungguh, ataupun anak tuan-tuan study group, buat nota, kelas tambahan, ya, apa lagi, ambil tuition, kadang-kadang sampai ambil guru peribadi pun ada, nak pastikan anaknya berjaya. Sesungguhnya tuan-tuan, kejayaan itu hanya adalah sekadar kejayaan duniawi. Ya, dulu periksa disebut an-najah, kalau gagal ar-rasid. Ya, kita main bola nak mengalahkan lawan kita, tim lawan, ya, kita berjaya skor dan menang mendapat piala, tuan-tuan, itu adalah an-najah ataupun kemenangan yang bersifat duniawi, tetapi belum tentu lagi ia membawa kemenangan ukhrawi. Ya, jadi an-najah itu tuan-tuan adalah segala kejayaan yang kita capai berdasarkan kepada matlamat dan tujuan yang kita nak. Kita nak, ya, lulus periksa, kita nak menang kalau bersukan, kita nak, ya, dapat gaji yang tinggi, kita nak capai KPI kita dalam pekerjaan kita, tuan-tuan. Ya, ini semua adalah termasuk di dalam an-najah ataupun kejayaan duniawi. Sebab apa? Kerana kejayaan itu adalah berdasarkan kepada apa yang kita nak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan al-falah. Termasuklah kalau kita dengar, ya, saat dilaungkan azan, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Saat seorang itu berjaya melaksanakan kerja dalam masa yang sama, dia memelihara ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dia mengejar dunia tapi dia tak lupa akhirat, maka inilah kejayaan. Sebab apa? Kerana saat itu dia bukan hanya sekadar berjaya mencapai matlamat yang dia tetapkan, tetapi dalam masa yang sama al-falah itu adalah berjaya mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ramai manusia dia hanya nak capai benda yang dia nak, tapi dia lupa untuk mencapai apa yang Allah nak. Ramai manusia hanya mengejar kejayaan, ya, matlamat dan cita-cita yang dia tetapkan, tapi dia lupa untuk mencapai kejayaan, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siapa-siapa yang berjaya mencapai apa yang ditetapkan oleh Allah,
maka tuan-tuan, itulah sebenarnya kejayaan yang sebenar-benarnya, iaitu al-falah. Ya, ni bezanya. Jadi nak berjaya ni tuan-tuan bukan hanya sekadar kat dunia. Nak berjaya, kita nak berjaya sampai ke akhirat. Dan tidak ada jalan untuk kita berjaya dekat akhirat, bahkan juga kat dunia, melainkan saat kita melaksanakan manhaj yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, iaitu al-Islam. Ya. Wa ilan nari wal iyadu billah in khalaftahu. Kata Imam Asy'arawi, dan kamu akan dipandu ke dalam neraka, wal iyadu billah, kita minta berlindung dengan Allah, sekiranya kita melanggar dan menentang manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak yakin dengan Islam, kalau kita tak nak beramal dengan Islam, kalau kita menentang syariat dan hukum hakam yang Allah turunkan dalam agama Islam, yakinlah tuan-tuan, ia akan menyebabkan kita menuju ke dalam api neraka Jahannam. Idzan faqadiyatul iman kullaha mabniyatun 'alal imani bil ba'si. Jadi ya, topik utama berkaitan keimanan. Ya, kita nak beriman. Bila sebut iman ni tuan-tuan, apa dia asas iman? Iman ni apa? Keyakinan kita, akidah kita, benda yang ada dalam hati kita. Maka keimanan ini benda paling basic. Apa dia? Mabniyatun, diasaskan alal imani bil ba'si. Dia berasaskan terhadap keyakinan kita kepada hari kebangkitan. Siapa yang beriman pada Allah, siapa yang beriman dengan Islam, nak tahu dia ni betul-betul beriman ke tidak, dia yakin apa yang dia buat atas dunia ni, dia yakin nanti satu hari dia akan dihidupkan semula pada hari kiamat dan akan ditanya setiap perbuatan, setiap amalan, setiap pekerjaan yang dilakukan di atas dunia ni. Tapi kalau orang ni tak percaya, ya, dan percaya ni tuan-tuan bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi betul-betul dia tunjukkan. Sebab ada orang dia tahu, ya, kalau ambil rasuah berdosa, kalau dia minum arak berdosa, kalau dia mencuri berdosa, dia zalim orang berdosa, tapi dia buat juga. Bermakna tuan-tuan, itu hanyalah ya satu ya bentuk keyakinan, pengetahuan, tapi dia tak benar-benar yakin bahawa benda tu akan berlaku. Sebab apa? Sebab dia langgar juga. Ya, tapi yakin ini, iman ini, keyakinan yang membawa kepada ketaatan, itu baru betul-betul keimanan. Wa suratul Baqarah fiha tajribatun hadathat ma'a Bani Israil. Dan kata Imam Asy'arawi, sesungguhnya surah Al-Baqarah yang sama-sama kita bincang ini merupakan satu eksperimen, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan terhadap Bani Israel tentang benda yang akan berlaku pada hari kiamat. Dia satu eksperimen. Tuan-tuan pernah belajar dekat sekolah dulu kan? Ya, kita ada salah satu subjek namanya sains. Bila belajar sains ni, salah satu ya dia punya modul, kita akan masuk dekat makmal. Bila masuk makmal akan ada eksperimen. Cikgu akan tunjuk, ya, kalau bahan kimia ni bercampur dengan bahan kimia ni, nanti akan keluar. Jadi boleh meletup, boleh jadi buih, boleh macam-macam lah kan. Tu nama dia apa? Eksperimen. Nak tunjukkan bahawa apa yang diajar dalam teori sains inilah sebagai bukti memang betul. Ya, itu eksperimen.
Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu eksperimen di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, yang Allah katakan hari kiamat nanti, yaitu manusia yang dah mati selepas berlakunya kiamat akan dihidupkan balik oleh Allah. Allah tunjuk depan mata Bani Israel benda tu berlaku. Wa ra'au al-ba'tsu wa hum mazalu fid dunya. Apa eksperimen tu? Allah perlihatkan kepada Bani Israel al-ba'tsu. Ya, kalau tuan-tuan ingat lagi lah, surah Al-Baqarah ni kenapa dinamakan sebagai Al-Baqarah? Kita dah jelaskan dah. Tapi dah 2 tahun lah kalau ingat lagi. Cuti lama sangat PKP. Ya, bagaimana Bani Israel yang menghadapi satu ujian. Ada di kalangan ya mereka yang dibunuh, kemudian berlaku fitnah, tuduh menuduh di antara sesama mereka. Ya, yang ni tuduh yang dibunuh, yang ni tuduh pula kawan ni bunuh. Jadi akhirnya jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, mengadu, wahai Musa, kami ni dah tak boleh nak selesaikan masalah, ni dah teruk sangat dah ni. Jadi minta kepada Nabi Musa, mohon kepada Allah tunjukkan jalan macam mana nak tahu siapa yang bunuh orang yang mati ni. Ya, maka diperintahkan oleh Allah Nabi Musa suruh bagi tahu Bani Israel pergi cari lembu. Panjanglah kisahnya tuan-tuan. Bani Israel ni dia cengkelat, kata orang Jawa, cengkelat. Suruh cari lembu, tanya pula, ya, nak lembu yang macam mana? Dah bagi tahu, tanya lagi, nak spesifik. Ya, akhirnya jumpalah lembu sebagaimana yang diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disembelih dan diambil sebahagian daripada anggota lembu tersebut, dipukulkan kepada orang yang mati. Lalu Allah pertontonkan di hadapan mata Bani Israel bagaimana orang yang dah mati hidup balik. Sedangkan peristiwa orang yang mati ni akan hidup balik ni tuan-tuan, Allah tidak jadikan untuk kehidupan di dunia. Dunia ni tak berlaku tuan-tuan sepatutnya. Orang dah mati hidup balik. Tapi sekali-sekala Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan Allah tunjukkan peristiwa tersebut di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah nak tunjuk sebagai satu bukti. Tidak sukar bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak hidupkan semula seluruh manusia yang telah mati dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah yang terakhir mati hari kiamat, semuanya Allah boleh hidupkan balik. Ya, tapi sekali-sekali Allah tunjuk. Dia bukan benda yang biasalah. Kalau orang dah mati hidup balik, ini benda biasa. Kesian Bilal jenazah kita, dah elok dimandikan, ya, mayatnya keras tu dah dilembutkan, kemudian dah dikafankan, kok tiba-tiba gerak. Ni apa pasal ni? Aku hidup balik lah. Ya, ini bukan benda yang normal dalam kehidupan dunia, tapi Allah jadikan ini adalah untuk hari kiamat. Tapi Allah tunjuk sebagai bukti kepada manusia agar beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, hina ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala qatilan liyuntiqa bismi qatilih. Saat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang telah terbunuh, lalu berkata-kata. Orang ni bila dipukul saja dengan anggota lembu, kemudian dia pun hidup balik. Ya, dia pun bangun, lalu dia telah mengatakan, mengucapkan, dia berkata-kata, bagi tahu siapakah orang yang membunuhnya, kemudian mati balik. Summa mata ba'da dzalik, kemudian mati balik. Ya, Allah tunjukkan di hadapan mata. Wal qissah, ini kisah dia secara terperinci. Anna rajulan min Bani Israel, sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, kana thariyan yamlikul malul kathir walam yakun lahu waladun yarithahu. Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, kana thariyan, dia ni kaya raya, duit banyak, harta banyak.
Ya, yamlikul mal al-katsir, hartanya banyak. Walam yakun lahu waladun yarisahu, tapi dia ni tidak ada waris yang akan mendapat ataupun yang boleh diwariskan hartanya kalau sekiranya dia mati. Ni tuan-tuan, cuba kita tengok kadang-kadang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan duit banyak, kaya raya, tapi anak tak ada. Kan? Duitnya banyak tuan-tuan, kaya raya, hidupnya mewah, ada company besar. Kadang-kadang anak tak ada, ataupun ada anak tunggal. Tengok-tengok anak tunggal dimanjakan, hidupnya mewah, pun naik motor mati, meninggal pun ada juga. Jadi kita ni janganlah dengki, iri hati dengan keadaan seseorang yang direzekikan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang tertentu. Tengok orang kaya lah, kenapalah Allah tak jadikan aku ni kaya? Jangan tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan seseorang itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kaya tapi anak tak ada. Ada orang tuan-tuan duit tak ada, tak kaya, tapi anaknya ramai. Yang kaya anak tak ada, yang tak kaya anaknya ramai. Duit tak ada, kerjanya biasa, tapi anaknya ramai. Alhamdulillah. Bila besar-besar senang bapaknya, senang maknya. Pun ada juga. Jadi kita ni jangan iri hatilah dengan qada dan qadar Allah terhadap orang lain. Allah pun ada bagi kelebihan pada kita masing-masing. Lepas itu saya baca satu tulisan yang dikarang oleh Syekh Ratib An-Nablusi. Bab kemiskinan, bab kekayaan ni dia merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemiskinan itu, kata Syekh Ratib An-Nablusi, dia terbahagi kepada 3. Orang miskin ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama dia sebut faqrul infaq. Ada orang miskin ni tuan-tuan, dia miskin bukan sebab apa, dia duit banyak, harta banyak, tetapi dia miskin sebab apa? Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah bagi dia kekayaan yang banyak, tapi dia tak nak duit tu. Baru ni ada satu video kuliah, bukan kuliah, ada macam ceramah Dr. Muhammad Rafa daripada mana saya ingat Pensyarah UM ke UKM. Dia cerita bagaimana Raja Saudi sekarang ni, Muhammad bin Salman, dia telah mula untuk cuba berusaha menutup tempat-tempat yang suatu ketika dahulu menjadi tempat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Tempat yang suatu ketika dahulu menjadi tapak di mana tempat Nabi Musa alaihi salam melarikan diri di Laut Merah. Dan disitulah ditenggelamkan Firaun bersama tentera-tenteranya. Sekarang tempat itu dia bangunkan, dia nak bangunkan suatu bandar. Dan Raja Salman dia telah berikrar di hadapan rakyatnya. Dia kata dalam tempoh 10 tahun akan datang, 2030, dia berjanji akan menjadikan Saudi, bandar negara Saudi, sebagaimana negara Eropah. Sekularisasi, liberalisasi sudah mula berlaku di kalangan bangsa-bangsa Arab pada hari ini. Dah berlaku dah tuan-tuan. Dan dalam video ni saya nak cerita apa? Di Saudi hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok satu tempat yang namanya Tabuk. Tabuk ni satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hantar para sahabat untuk berperang. Dan Nabi SAW beritahu, kalau kamu sampai satu tempat, kamu jumpa dengan mata air telaga, kamu jangan sentuh. Bila umat Islam menang tuan-tuan, maka dipanggil Rasulullah SAW dan Rasulullah pergi tempat tu. Telaga ni tuan-tuan,
ya, hanya mengandungi air yang kecil, yang sedikit. Lalu Nabi menggunakan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah. Air yang sedikit itu boleh diminum oleh hampir 10.000 lebih tentera umat Islam. Dan hari ini tuan-tuan, Bandar Tabuk menjadi yang suatu ketika dulu merupakan padang pasir, dia telah menjadi kawasan yang menghijau dan merupakan di antara kawasan, ya, pertanian yang mampu mengekspor gandum dan juga sayur-sayuran serta hasil-hasil pertanian sehingga ke Eropah dan menjadi, ya, pengekspor yang terbesar di dunia. Masya Allah tuan-tuan, ini kehebatan. Dan orang yang telah berperanan untuk menghidup dan menghijaukan bumi Tabuk ini adalah Sulaiman bin Ar-Rajhi. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Kak Kelang pun dulu ada, saya tak tahu ada lagi ke tidak, Bank Ar-Rajhi. Dia inilah orangnya. Dia di antara bilioner yang antara yang terkaya di kalangan orang Arab. Kalau orang Arab ni dia yang paling kaya tuan-tuan, Sulaiman Ar-Rajhi. Tetapi dia telah mewakafkan seluruh harta dan aset yang dia ada kepada umat Islam. Dia kata, aku lebih seronok hidup dekat padang pasir, sebab asalnya dia adalah orang Badui yang duduk dekat pergunungan di padang pasir. Dia asalnya bukan orang kaya, orang miskin. Bila dia kaya tuan-tuan, hidupnya tetap tawaduk. Inilah yang disebutkan sebagai faqrul infaq. Dan inilah juga yang pernah ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat Nabi mengisytiharkan perang Tabuk ni, ya, tempat Tabuk yang ada dekat Madinah, dekat sempadan antara Saudi dengan Syria, dia dekat belah-belah kawasan utara. Lalu Nabi SAW mengisytiharkan kutipan derma daripada umat Islam. Masing-masing para sahabat berlumba-lumba nak menginfakkan harta di jalan Allah. Dan diriwayatkan Sayyidina Umar, dia telah bertekad, kali ini aku nak kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu bila jumpa Nabi, Nabi tanya, wahai Umar, apa yang kamu bawa? Umar berkata, ya Rasulullah, aku membawa separuh daripada harta yang aku miliki untuk Allah dan Rasulnya. Ya, dan dia rasa kali ini Abu Bakar tak boleh nak lawan dia, tak boleh nak challenge dia. Tiba-tiba tak lama lepas tu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu bila Nabi nampak, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu bawa? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku membawa seluruh harta aku untuk diinfakkan kepada Allah dan Rasulnya. Umar bila dengar tuan-tuan, dia kata dia memang takkan mampu nak melawan dengan Abu Bakar dalam bab infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, ma tarakta li ahlika, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Apa jawab Abu Bakar tuan-tuan? Taraktu li ahli Allahu wa rasuluh, aku tinggalkan untuk ahli keluargaku Allah dan Rasulnya. Ni tuan-tuan, Abu Bakar ni dia bukan calang-calang orang, dia ahli perniagaan, dia orang yang kaya, tetapi dia tidak leka dan lalai dengan kekayaan yang dia miliki. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kefakiran yang pertama tuan-tuan. Yang kedua disebut sebagai faqrul aqdar. Orang yang miskin, orang yang fakir kerana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hujan tidak turun di semua tempat. Hujan akan turun berdasarkan kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bumi yang tandus, ada bumi yang kering kontang, ada yang bumi hanya sekadar padang pasir, tetapi di sana ada juga bumi yang, ya, dalam bentuk hutan belantara, hutan, ya, bumi yang hijau dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga tuan-tuan rezeki. Kadang-kadang ada orang dia belajar tempat yang sama, universiti yang sama, pensyarah yang sama, silibus yang sama, result yang sama, tapi bila dua-dua balik bekerja, seorang
jadi kaya raya seorang, macam tu juga. Siapa yang menentukan rezeki untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang ya bekerja baru kahwin, ya tiba-tiba aksiden, dah lumpuh, tak mampu nak kerja berat, ataupun ada yang kena penyakit dan seumpamanya. Kemiskinan mereka disebabkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ni boleh dengan sebab takdir. Tapi ada satu lagi kemiskinan dinyatakan oleh Syekh Ratib An-Nablusi, disebut sebagai faqrul kasli. Ada orang miskin, ada orang yang fakir, tapi sebab apa? Sebab dia malas. Dia bukan tak boleh tuan-tuan, dia boleh, tenaga ada, kekuatan ada, masih muda, akal dia pun kalau dia gunakan, dia boleh fikir, idea, ada idea macam-macam, tapi malas. Dan inilah kefakiran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni tuan-tuan, kita jangan bagi dia duit. Kita kena gosok hati dia, kena bagi motivasi, kena bagi semangat, kena bagi bimbingan sehingga dia dapat keluar daripada kemalasan, sehingga dia mampu untuk berdikari dan ya memiliki harta ataupun pendapatan yang baik. Ya. Jadi inilah manusia tuan-tuan. Kaya pun macam tu. Kaya ni sebenarnya kita jangan sombong tuan-tuan. Kita jadi kaya, kita ada harta ni bukan sebab kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang lorongkan jalan-jalan untuk kita mendapat kekayaan. Jadi ini yang berlaku kepada lelaki ni. Harta banyak, duit banyak, ya, tetapi tak ada siapa-siapa yang akan mewarisinya. Fata'amara alaihi ibnu akhihi faqatalahu laylan thumma akhadha al-jithah wa alqaha fi makanin qaribin ihdal qura al-mujawarah liyattahima ahla hadhihi al-qaryah biqatlih. Ya, jadi bila orang ni dia kaya, tak ada siapa nak warisi harta dia, maka anak saudaranya ibnu akhihi telah melakukan satu konspirasi, satu komplot untuk membunuhnya pada waktu malam. Lalu diambil jenazah pakcik dia ni, dicampakkan di kampung yang berdekatan, di salah satu kampung yang berdekatan. Duduk kat Batu Belah, dia pergi campak kat Bukit Rajah sana, contohnya lah, ataupun kat Sungai Pinang. Supaya apa? Agar dituduh bahawa ahli qaryah tersebutlah yang membunuh pakciknya. Wa saha ahlal qaryah la yajidu jissatul qatil ala babi qaryatihim. Lalu menjeritlah ya ahli qaryah tersebut, orang kampung tersebut, apabila mendapati ada satu jenazah, satu jasad yang terbunuh di pintu kampung mereka. Wattahamu fihi wa qalu lam naqtulhu. Lalu mereka dituduh, orang kampung yang dicampak mayat ni dituduh, kamulah, korang ni yang bunuh ni, ya. Lalu mereka menafikannya. Wa qala aqaribul qatil bal antumul ladina qataltumuh. Datang pula ahli kaum kerabat orang yang terbunuh ni, tambah lagi, ini mesti korang yang bunuh ni, kalau tak mana mungkin jenazah ada kat sini. Ini mesti orang Sungai Pinang ni. Dah gaduh orang Batu Belah dengan Sungai Pinang. Ni contoh je lah tuan-tuan, ya. Baik, kita sambung sedikit lagi. Wahtadama al-khilaf wa dhahabu ila Musa alaihi salam. Dan telah tercetuslah perselisihan, lalu mereka telah menuju kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qalu anna al-khilaf qad ihtadam. Dan mereka mengatakan sesungguhnya perselisihan telah tercetus. Fas'al lana rabbuka ay yakshifa lana 'anil qatil. Maka mintalah kepada Tuhan kamu untuk agar menyingkap bagi kami siapakah pembunuh sebenar, ya, mayat ini. Wa ja'atil qisah fi suratil Baqarah fi qawli ta'ala. Maka turunlah, ya, kisah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkan ayat menceritakan dengan detail tentang kisah ini yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam
Dan ayat ini terkandung di dalam suratul Baqarah. Jadi diambil nama surah Al-Baqarah ini, ya, yang bermaksud dengan lembu, berdasarkan kepada kisah lembu yang menjadi binatang sembelihan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang berlaku di kalangan Bani Israel. Ya, bagaimana kisah seterusnya kita sambung pada masa yang akan datang. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.